Kita ketemu lagi kaum wanita, bersyukur kalau hari ini kita sudah ada di bulan Maret ya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan terutama kita memang sekarang ada di tengah-tengah pandemik. Tetapi biarlah kita terus bersyukur, percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan menaikkan pujian ya. Saya akan membawakan sebuah pujian. Sangti sewo de liang. Tuhan adalah kekuatanku. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya akan bernyanyi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau besertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Arti sewo de liang,安闲稳妥避难所，虽有暴风怕极寒，且不要动我心心，且不要动我心心，因你我同在。天地多高，神力丰盛，得着爱着给敬畏你的人。我们来到你脚前，献诚心，虔诚敬拜主耶稣。天离地多高，神力丰盛，得着爱着给真伪的敌人。你是我主，我的力量，喜乐满我心。你是我主，我的力量，喜乐满我心。Selamat sore semua kaum wanita. 姐妹们午安， Apa kabar? 今天好吗？ Ya, hari ini di Indonesia kita kembali masuk ke gelombang kedua pandemi ya. 今天在我们印尼国家，这已经是第3波的疫情攻击我们了。Iya, COVID
就是新冠疫苗、新冠病毒。 Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. 我恳求神，希望我们每个姐妹们都在健康的当中。 Tuhan berkenan memberikan kita kesehatan yang baik. 神许可我们拥有健康的身体， Tuhan memberikan kita imun yang baik. 也求神给我们有一个很好的抗体。 Kita berdoa ya sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. 还没听到之前，我们先来祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. 主啊，感谢你赐给我们在生活上你这样丰盛的恩典。 Engkau adalah Allah yang sangat-sangat baik. 你是非常好良善的神， Dan kami bersyukur boleh mengenal Tuhan 我们感谢神，因为我们可以认识你， dan terus boleh mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. 接着我们的读经、祷告，我们可以不断的更认识你。 Kiranya Tuhan terus menolong kami agar kami terus dikuatkan. 求神帮助我们，让我们不断的被坚固起来。 Sebab kami lemah ya Tuhan, 是的，神，我们是非常软弱的， biarlah bersama dengan Engkau kami kuat. 希望我们跟着主走，我们会越来越坚强、越坚固。 Berkati firman-Mu dan kami semua. 求神祝福你今天的话语，还有我们所有的姐妹们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣之名祈求， Amin. 阿门。 Kita membaca terlebih dahulu Matius pasal 5 ayat 7. 姐妹们，我们一起来看马太福音第5章第7节。 Matius pasal 5 ayat 7. 马太福音第5章第7节， Yang berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 这里说到怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。 Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 再一次的，我们可以把它背起来，怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。 Ibu-ibu sekalian, 姐妹们， kita sudah sampai di kata berbahagia yang kelima. 姐妹们，我们已经思考了这个8福里面的第5福了。 Iya. Yang pertama adalah soal orang yang miskin di hadapan Allah. 第一个福就是在主面前的人，虚心的人。 Yang kedua ada di ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. 第二福的就是在哀痛的人有福了。 Kemudian ayat yang kelima, bagian yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. 第三福就是在第5章第5节的温柔的人有福了。 Yang keempat di ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. 第4个福就是在第6节，饥渴沐浴的人有福了。 Dan kemudian sekarang yang akan kita sama-sama pelajari yang kelima ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. 今天我们要学习的是第5福，就是怜悯人的人有福了。 Ya, sekali lagi ya, seluruh bagian dari kata berbahagia ini yang ada di khotbah di bukit ini selalu dimulai dengan kata bahagia. 这个登山宝训里面的每一个福气都是有一个福字。 Ya, kata bahagia ini adalah merupakan sebuah ucapan terhadap orang yang hidup seperti yang ada tercatat di dalam Matius pasal 5 ini. 这个福呢是针对我们已经遵守了这个5福里面的教导的人。 Ya. Harapannya adalah kita sebagai orang Kristen bisa menjadi orang yang berbahagia bukan dengan cara hidup duniawi tetapi dengan cara hidup Tuhan. 这里教导我们的幸福，我们的这个快乐，不是基于我们好像世人的生活方式，而是照着主教导我们的来生活，才是叫做有福的人。 Nah, yang kelima ini, kata berbahagia yang kelima ini adalah soal
orang yang murah hatinya. 今天第五福里，我们可以学习什么叫做怜恤人的人。 Ya. Orang yang murah hati ini haruslah seorang yang seperti Bapa di surga. 怜恤人的人应该好像我们天父一样。 Ya, Bapa di surga juga bermurah hati kepada anak-anaknya dan juga kepada yang bukan anak-anaknya. 天父对所有他所创造的，无论是他的儿女和不是他的儿女，他都是一样的爱。 Contoh, Tuhan itu memberikan hujan kepada semua orang. 比如神把雨降给好人，也降给歹人。 Contoh lain, Tuhan memberikan musim kepada semua orang. 同样的，神也降下我们的气候，可能是四季，可能只有2季而已。 Bahkan kita melihat hari ini seolah-olah Tuhan begitu bermurah hati membiarkan dosa-dosa terjadi. 今天我们自己看起来好像神允许很多的罪恶正在犯罪当中。 Ya, tetapi jelas tentang dosa ini bukan karena Tuhan bermurah hati, tetapi masih menunggu waktunya. 当然，关于罪不是神允许，而是神正在等待他的时候。 Tetapi memang Tuhan bermurah hati karena ingin semua orang di dunia ini diselamatkan. 当然，神忍耐怜悯，是因为他希望所有的人都得救。 Tetapi kenyataannya di dalam dunia ini banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. 但事实上，在世界上很多人拒绝了耶稣。 Banyak orang tidak mau hidup seperti yang diajarkan Alkitab. 很多人不愿意按照圣经的教导来生活。 Seperti umpamanya bagian yang kelima ini, orang yang murah hati. 就好像今天我们要谈到的第5福，就是怜恤人的人。 Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya mempunyai hidup bermurah hati. 神要我们生活是有个怜悯的心。 Orang yang bermurah hati itu adalah orang yang tidak terikat kepada apa yang dia miliki. 一个有怜恤人的人，他不被他所拥有的被捆绑。 Sementara itu kita sadar ya bahwa kita itu terikat kepada lingkungan kita. 当然，我们也知道，我们是被我们周遭的环境所捆绑着。 Kita terikat dengan apa yang kita miliki. 我们被我们所拥有的捆绑。 Kita terikat kepada kacamata yang perlu kita pakai untuk membaca. 我们需要这个眼镜来让我们可以看清楚，可以读得清楚。 Ya, ini karena mata kita karena bertambah usia, bertambah lemah. 当然，这是因为我们的眼睛老花了，看不清了。 Tetapi tidak berarti bahwa kita perlu mengikatkan diri kita kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. 当然，这不意味着我们一定要把我们所有的都捆绑在这个世界上的东西。 Contoh bahwa kita terikat untuk bisa makan di dalam dunia ini. 比如说，我们需要吃， Tetapi tidak berarti bahwa kita perlu terikat dengan makanan-makanan yang mewah. 当然，这不意味着我们被这个美食所捆绑。 Karena makanan mewah akan membuat kita tidak lagi punya perhatian kepada orang lain. 这些美食会让我们不顾念别人了。 Kita perlu belajar bahwa kehidupan kita yang mungkin bertambah hari, bertambah kaya umpamanya, 我们需要学习，比如说我们的生活越来越富裕了， maka makan kita tidak berarti harus bertambah mewah. 不意味着我们的食物一定要越来越丰盛、越来越好。 Karena porsi makanan untuk tubuh kita itu terbatas. 因为我们的食量是有限的， Dan tubuh kita itu juga sebenarnya tidak memerlukan makanan mewah. 当然我们身体不需要每餐都是这些丰盛的食物。 Makanan yang kita perlu untuk tubuh kita adalah yang penting adalah makanan-makanan pokok dan makanan-makanan yang bergizi. 所以现在我们需要的就是我们所需要的就是主食，还有一些有营养的食物。 Kita perlu melatih tubuh kita untuk hidup seperti itu.
我们需要调节我们的生活，就好像这样简单的生活， agar supaya kita tidak mempersulit diri sendiri, 让我们自己不让自己变得很困难、很辛苦， agar supaya kita itu punya kelebihan yang bisa dibagikan kepada orang lain. 所以说，希望我们有余的可以分给其他的人。 Tetapi untuk menjadi murah hati, kita perlu belajar untuk tidak terikat kepada hal-hal sekunder di dalam dunia ini. 当然，我们联系人的心，同样也是不被次要的所捆绑。刚才是主要的。 Apa yang kita miliki saat ini di dalam dunia ini itu adalah pemberian. 我们所拥有的一切都是恩赐而已。 Bahkan kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang kita miliki hari ini kita harus syukuri sebagai pemberian Tuhan. 今天我们应该要感恩，我们所拥有的一切都是神所赐给我们的恩典。 Ya, bahwa kita boleh menikmati begitu banyak hal yang kita miliki itu juga merupakan anugerah. 直到今天，我们还能够享受我们所能享受到的，其实这都是神的恩典。 Kita bisa makan ini dan itu, kita juga harus bersyukur, itu anugerah. 我们可以吃这个，又可以吃那个，没有限制的话，这也是恩典。 Karena kita tahu ketika kita sakit dan susah makan, kita tahu betapa susahnya waktu itu. 当我们生病的时候，这不能吃，那不能吃，没有胃口，这是非常辛苦的。 Jadi mari kita melatih kehidupan kita memilih untuk tidak membuat hidup kita beradaptasi dengan hal-hal yang mewah. 让我们可以学习我们的生活方式，不要一直追随那些非常昂贵的生活方式。 Karena Tuhan ingin kita berbahagia. 因为神要我们简单的幸福， Dan bahagia ini kita dapatkan ketika kita bersikap murah hati kepada orang lain. 这个幸福我们可以得到，就是当我们联系人的时候。 Dan ketika kita hanya memikirkan bagaimana menerima dan menerima, maka pada waktu itu kita tidak akan merasakan bahagia daripada memberi. 当我们不断的接受，从各方面接受，我们永远不会感觉到施给人的那个幸福感。 Bapak Ibu, ibu-ibu tentu masih ingat ya kehidupan daripada istri Lot. 姐妹们，我们当然还记得罗德的妻子的生活。 Ketika Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora, 当神要惩罚毁灭索多玛与俄摩拉的时候， ya Lot dan keluarganya tinggal di sana. 罗德与他的家人住在那个地方。 Dan ketika tiba waktunya Tuhan untuk menghukum dua kota itu, 当神预备好要毁灭那个地方的时候， maka Tuhan meminta Lot dan keluarganya lari. 神要罗德带着他的家人逃到山上去。 Dan memperingatkan satu hal, 他也提醒警告了一件事， supaya jangan melihat ke belakang. 就是不要回头望， Artinya jangan lagi mengingat yang masa lalu. 意味着就是不要再记得以前的事了， Jangan memikirkan lagi barang-barang yang ditinggal di kota itu. 不要再顾念被丢弃在后面的许多的财富， Jangan terikat kepada kepemilikan. 不要被这个拥有而被捆绑。 Nah, di dalam cerita itu kita tahu istri Lot menoleh melihat ke belakang. 在那个事件当中，我们晓得罗德的妻子往后看了， Dan dikatakan di dalam Alkitab kemudian bahwa dia menjadi tiang garam. 圣经里记载罗德的妻子变成一株的盐柱。 Ya, tidak tahu benar atau tidak, dikatakan bahwa di dalam YouTube ada ditemukan tiang garam sebagai istri Lot begitu. 当然，我们不晓得这是不是真的，但是直到现在，在那个地方有一株盐柱。 Tetapi walaupun tidak ada bukti seperti itu, ya kita percaya bahwa Alkitab itu adalah benar karena perkataan Allah sendiri. 当然，我们不能够确定那个盐柱是罗德的妻子吗？但是我们一定要相信神的话语一定是。 Tuhan tidak ingin kita terikat dengan dunia ini. 神不要我们被这世界所捆绑。 Suatu hari kita semua akan diambil dari dunia ini.
总有一天，神要把我们从这世界上提起来， Kita harus meninggalkan dunia ini. 我们一定要留下，离开这个世界。 Jadi kita harus melatih diri kita untuk bermurah hati. 所以我们一定要让我们自己怎么样可以变成怜悯人的人。 Apalagi Tuhan menjanjikan kebahagiaan untuk orang yang bermurah hati. 特别是神答应了我们，只要我们是怜悯人的人，一定是有福气的人。 Mari kita berbagi, 让我们可以学习怎么样来分享， karena kita tahu apa itu kekurangan. 因为我们确实知道什么叫做贫困、缺乏。 Dan kita juga tahu kita tidak perlu terlalu banyak. 当然，我们知道我们不需要太多的东西， Dan memang tidak mudah untuk memberikan kepada orang lain apa yang kita sukai. 当然，我们所喜欢的这些东西不容易的把它分享给其他的人。 Tetapi ketika kita mampu untuk melepaskan apa yang kita sukai, justru di situ Tuhan menjanjikan kebahagiaan. 所以神告诉我们，当我们愿意把我们所拥有的分享于人的时候，这个福气就临到我们了。 Tentu saja saya berharap kita kaum wanita pernah ya merasakan kebahagiaan itu. 当然，我希望所有的姐妹们都曾经享受过得到这样的福气。 Karena di dalam dunia ini memang kita belum bisa terus-menerus merasakan kebahagiaan itu. 当然，在世界上我们不能够一直的拥有这个福气， Ya, karena kita tahu ya tekanan kehidupan yang di dunia yang ada di dalam dosa ini memang betul-betul merupakan tantangan yang berat. 当然，在世界上我们所已经因为有罪不断的给我们重担，所以我们很难享受这个幸福感、福气。 Kehidupan yang sulit seperti sekarang ini membuat kita juga bahkan berpikir untuk mempunyai tabungan untuk masa depan. 在这艰难的生活当中，我们常常需要为我们预备储蓄。 Ya, kita memang butuh tabungan. 是的，我们是需要我们的储蓄金、储蓄钱。 Tetapi sekali lagi tabungan tetap adalah masalah kepemilikan. 当然，这些储蓄对我们来说是我们的拥有权。 Dan Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. 但是耶稣告诉我们不要挂虑。 Dan hal ini sama sekali tidak masuk akal kita. 当然，这件事对我们来说是不能够理解的。 Bagaimana mungkin tidak khawatir ketika tabungan kita bukannya bertambah banyak, tapi berkurang terus? 当然，假如我们的储蓄越来越少，让我们不担心，这是很难做到的。 Apalagi mungkin kegiatan kita, usaha kita tidak menambahkan itu. 特别是当我们的生意、当我们的收入没有让这些储蓄越来越多一点点， Kita khawatir. 我们真的会很担心。 Apalagi harus bermurah hati lagi. 尤其是要我们联系人。 Disinilah kaum wanita kita belajar untuk percaya. 所以姐妹们，在这件事上，神要我们学习。 Percaya bukan karena kita melihat. 我们学习，我们相信，不是我们单单可以看到而已。 Percaya karena kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Alkitab. 我们可以相信，因为神在圣经里面告诉我们了， Bahwa dia sanggup memelihara kita. 就是他能够喂养我们， Sebagaimana Tuhan Yesus sanggup memelihara bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. 就好像在以色列民从埃及出来的时候，这么多的人数，神也能够喂养他们。 Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya di dalam memelihara bangsa Israel. 在照顾喂养以色列民的时候，神让我们看到他浩大的能力。 Tuhan memelihara mereka. 神照顾他们，喂养他的子民。 Mereka tidak perlu mengusahakan itu semua. 当时的以色列民没有耕种，也没有其他的职业。 Dan Tuhan mau mengajarkan kita untuk juga percaya seperti bangsa Israel. 今天神也教导我们要好像以色列民这样的信心，相信神。 Sekali lagi ini kalau dipikir-pikir akan tidak masuk akal.
再一次的，假如我们思想的话，这是不能接受、不能我们明白的事。 Disinilah kita akan terlihat berbeda ketika kita hidup karena iman. 在这里就能够让我们表现出来，因着信心而生活的人。 Kita belajar bermurah hati. 我们学习怎么样来联系人， Kita belajar melakukan perintah Tuhan. 我们学习怎么样来进行神的旨意。 Kita belajar untuk percaya walaupun belum melihat. 我们可以学习，纵然没有看见，但是我们已经信了。 Dan kita betul-betul memegang perkataan Tuhan Yesus, kita percaya. 我们就是抓住神的应许，我们相信而已。 Kita percaya 我们相信， bahwa kita akan berbahagia. 就是我们可以得到这个福气， Bahwa kita ketika bermurah hati, 就是当我们联系人的时候， kita akan memperoleh kemurahan. 我们会得到这个福气，这个怜悯。 Karena di bagian yang kelima dari ayat 7 kata berbahagia ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 在这里再次的告诉我们，联系人的人有福了，因为他们被蒙联系。 Karena kita akan memperoleh kemurahan dari Bapa di sorga. 因为我们将从天父那里得到联系， Karena Bapa itu murah. 因为天父是怜悯的神。 Sebagaimana Bapa bermurah hati kepada orang-orang yang bahkan tidak percaya, apalagi terhadap kita. 神也同样的怜悯其他外邦人、不信的人，何况我们是他的儿女，是信他的人呢？ Dan kemudian Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 4 ayat 4. 当然，同样的在马太福音第4章第4节，主耶稣也说到。 Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 这里马太福音第4章第4节里说到，耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不单是靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。” Jadi dengan kata lain, manusia perlu makan, 换句话说，人活着需要食物， tetapi juga perlu firman Allah. 但是同样重要的，我们需要神的话语。 Karena kita tidak bisa hanya roti saja. 我们活着不能够单靠食物而已。 Tapi tentu saja juga tidak bisa hanya firman Tuhan saja. 当然，我们也不能够单靠神的话语就能够活下去。 Karena tubuh kita ini perlu makan. 我们的身体需要食物， Tapi suatu hari tubuh kita tidak perlu makan lagi. 终归有一天，我们的身体不再需要这些食物了。 Yang kita butuhkan adalah firman Allah yang menopang hidup kita. 当那个时候，我们就需要神的食物来支撑我们的生活。 Mari dari sekarang kita belajar untuk makan firman Allah. 所以姐妹们，我们可以学习怎么样来把神的话语当作食物， Yaitu mentaati firman Allah. 就是借着这个灵粮，能够让我们顺服神， Bermurah hati. 就是能够联系人， Karena kita akan memperoleh kemurahan. 因为我们一定得到这个联系， Dan kita akan berbahagia. 我们也同样会得到这个幸福感。 Nah, karena pada waktu itu kita akan menyadari Bapa memelihara kita melalui kemurahan-kemurahan yang kita terima. 到那个时候，我们一定能够享受到，也能够知道神喂养我们，就是借着这些的怜悯。 Jangan membebani hidup kita dengan berusaha menopang hidup kita sendiri. 我们不要，因为我们可以生活得更好，不断的只是障碍我们自己的需要，我们的所有的。 Beri kesempatan kepada Allah untuk memelihara hidup kita. 我们给神机会来喂养我们。 Percaya berarti melepaskan beban itu bahwa Allah sanggup memelihara kita. 我们学习怎么样把我们所有的需要托付给神，交托给神。 Jangan menyusahkan hidup kita, hidup seperti orang yang tidak percaya. 不要让我们生活忧愁，就好像那些外邦人一样，不信主的人一样。 Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. 我们要深信神能够做所有一切的事， Yaitu bermurah atau memberi kemurahan bagi hidup kita. 就是在我们生活上赐下他的怜悯。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们来祷告。
Bapak Surgawi, terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan yang sebenarnya Engkau sudah berikan dalam hidup kami. 父爸上帝啊，感谢你，因为你在我们生活上不断的赐给我们许多的怜悯。 Terutama biarlah kiranya Tuhan terus mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal. 特别是神让我们常常记得，神你赐下你独一的儿子。 Dan ini mendasari kehidupan kami sebagai orang percaya bahwa kami hidup karena kemurahan Allah. 这可以让我们生活在基于你的怜悯的生活。 Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk bermurah hati kepada orang lain. 所以神呢，求你帮助我们，让我们可以对别人同样有怜惜的心。 Karena itu adalah tanda kehidupan kami sebagai orang percaya. 因为这就是意味着别人可以看出我们是相信你的人。 Berkati setiap wanita di rumah mereka masing-masing. 求神祝福所有在各自家庭里面的妇女们、姐妹们。 Senantiasa biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. 求神不断的帮助我们、祝福我们。 Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati kesehatan kami. 若是神许可的话，帮助我们可以有一个健康的身心灵。 Memberkati setiap anggota keluarga kami. 同样的祝福我们家里的每一个成员。 Walau ada di tengah-tengah pandemi COVID, 纵然在这个疫情当中， kami tetap boleh melihat bagaimana Tuhan memeliharakan kami. 我们可以看到神你一直喂养我们直到今日。 Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. 主啊，为你所有的这一些良善，我们感谢你。 Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 我们以感恩的心献上祷告。 Amin. 阿门。